Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan pertemuan kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Cik Ibrahim, sahabat saya. Jadi alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada hari ini 15 Muharram. Kau nak catatlah 15 Muharram ini. 15 Muharram 15 Safar, silap dia teringat Muharram aja. 15 Safar 1442 Hijriah bersamaan 3 Oktober 2020. 3 Oktober 2020 kita bertemu dalam satu pertemuan. Jadi saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ustaz Muhammad Azmi bin Ismail. Saya berasal dilahirkan di Kuala Lumpur IC 10 Selangor. Jadi kalau kadang-kadang orang tanya saya juga, kenapa Ustaz kata Ustaz lahir Kuala Lumpur tapi IC Ustaz 10? Saya kata jawapan saya ialah orang-orang yang dilahirkan di Kuala Lumpur sebelum 1 Februari 1974 adalah kelahiran Selangor Darul Ihsan. Jadi saya masuk dalam kategori itulah. Sebab kan dia ada IC KL 14 kan. Orang yang dari KL 14 kan. Itu orang selepas 1 Februari 1974. Jadi dia pakai 14. 14 ni hanya wujud untuk orang yang lahir selepas 1 Februari 1974 sampai hari ni. Kalau masuklah Cik Ibrahim, kalau Cik Ibrahim lahir selepas tarikh tu. Okey, macam saya sebelum saya lahir 14 April 1973. Jadi saya 10. Walaupun dalam surat beranak tu ke Kuala Lumpur. Jadi kalau saya buat CV ke ataupun saya buat dipanggil di data peribadi, saya memang sebut saya kelahiran KL Selangor. Jadi saya lahir di KL Selangor, membesar di Bukit Aman. Tahun sehingga usia saya 6 tahun. 6 tahun saya berpindah ke Seremban. Pindah ke Seremban tahun 1980 saya sekolah. Mula bersekolah di Sekolah Kebangsaan King George 5 di Seremban. KJV. Cik Ibrahim pun asal Seremban, Taman Rasah pun tahu kan sekolah ni, memang tahulah. Sekolah menengahnya di Bandar Seremban tu. Sekolah Kebangsaannya di Ampangan. Jadi saya sekolah tu 1980 sampai 1985. Kemudian tahun 1986 saya memulakan pengajian menengah saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Haji Ahmad Said Seremban. Sekolah ni dia berjiran dengan Tunku Kusyiah College yang lama, TKC yang lama. Kami berhampiran lah, sebelah aja. Di situ di kawasan tu ada 3 sekolah, SMK Syekh Haji Ahmad Said, College Tunku Kusyiah dengan SMK Syekh Ahmad, Sekolah Menengah Kebangsaan Syekh Ahmad. Ada 3 sekolah dalam kawasan yang sama lah. So saya di SMK Syekh Ahmad Said sampai tingkatan 3. Masa tu SRP, belum ada lagi PMR macam selepas tu SRP sijil lagi lah. Sebab waktu tu sijil SRP ni boleh cek makat, boleh minta kerja waktu tu. Jadi memang pun anggota polis pun dulu-dulunya tahun 80-an kalau ada SRP boleh minta jadi constable polis waktu tu tahun 80-an. So sijil tu ada laku lagi lah. Semua tu. Jadi sijil tu ada sijil rendah pelajaran. Jadi selepas sijil rendah pelajaran naik tingkatan 4 saya berpindah ke Kolej Islam Kelang ataupun sekarang ni dikenali sebagai Kolej Islam Sultan Alam Shah. Tahun 1988 Kisas 1989. Sekarang Kisas, dulu KK Kisas tahun 1989. Dan saya berada di sana selama 4 tahun sampai tingkatan 6 atas. Cadangnya kalau ikut perancangan ialah kita ni merancang semuanya, tapi Allah Ta'ala yang menentukan. Macam pertemuan kita inilah, kita merancang dan Allah Ta'ala mentakdirkan pertemuan ini jadi.
Ada juga apa yang kita rancang tak jadi. Cik Ibrahim sendiri pun dalam kehidupan kita pun banyak benda-benda yang berlaku kita rancang tak jadi. So kata saya rancangnya nak sambung pengajian di luar negara dalam bidang syariah ataupun pengajian Islam lah, tapi tak jadi. Maka saya sambung pengajian saya di Akademi Islam Universiti Melaya tahun 1993, sampailah saya bergelar graduat 1997. Bermakna dah 23 tahun. 23 tahun yang dulu lah, 1997 tu, hari ni 2020 dah 23 tahun. Kalau saya kahwin lah waktu itu, anak saya dah bujang. Dah habis, dah tahun akhir universiti pun dah mungkin kahwin dah. Kiranya lamanya masa tu lah 23 tahun tu. Jadi saya selepas tu saya bekerja. Kerja tu adalah beberapa tempat, ialah apa nama ni, di kolej swasta ada, di pusat pengajian Al-Quran ada. Jadi saya pernah mengajar Al-Quran lah sebenarnya, macam yang Cik Ibrahim tengok banyak ustaz-ustaz di Kuala Lumpur mengajar Quran rumah ke rumah tu. Saya dah buat dah benda tu. Memang saya dah buat dah. Kan, di kolej swasta betul tahun sehinggalah tahun 2003, di mana saya ditawarkan menjadi imam masjid di Petaling Jaya, Selangor, di Kayu Ara, Damansara tahun 2003. Kemudian dalam setahun lah, 2003 tu 2004 saya lulus temuduga untuk menjadi pegawai awal Islam di Jabatan Awal Islam Agama Negeri Sembilan di Seremban lah. Jadi saya dah lulus temuduga tu, kemudian masuk untuk integrasi di pusat dakwah Islamiah di Paroi. Tahu kan pusat dakwah Islamiah tu, depan tepi kat stadium Jalan Simpang 3 Nenek Paroi Senawang tu. Sebulan duduk situ untuk penyesuaian, dan di situ lah jumpa kawan-kawan apa semua. Jadi selepas sebulan maka diadakan penempatan untuk kami. Saya ditugaskan di Masjid Jami' Kuala Kelawang di daerah Jelbu, di bawah pejabat daerah, pejabat agama Islam daerah Jelbu lah. Memang nampak jauh sebenarnya, tapi sebenarnya saya berasa 5 tahun saya duduk di Jelbu ni banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat. Bagaimana kita bercampur dengan masyarakat, dengan orang ramai dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman tu sedikit sebanyak mendewasakan kita. Kemudian 2008 apabila saya terpilih sebagai pegawai Islam di JAKIM, maka daripada ramai-ramai ni saya dan ada rakan saya 2 orang yang lain dipilih untuk masuk PDRM. Jadi kami adalah pegawai Islam yang terawal masuk ke PDRM tahun 2008 tu, dan kami lapori di Bukit Aman. Selepas khusus minggu di JAKIM, kami lapori di Bukit Aman dan duduk di sebulan di Bukit Aman. Kali kedua lah, 2004 sekali, 2008 sekali. Duduk sebulan. 2004 duduk sebulan dekat pusat dakwah, 2008 duduk sebulan kat Bukit Aman. Orientasi juga untuk belajar cara-cara bekerja dengan polis, budaya polis. Sebab itu kalau Cik Ibrahim tengok, kalau selalunya kalau di luar ni kita tunggu ustaz, bila lah ustaz nak sampai ni. Betul tak? Kan? Kalau Cik Ibrahim tengok, kadang-kadang kalau kita pergi ke kuliah maghrib di Masjid Surau kan, kadang-kadang ustaznya dah tunggu 15 minit tak sampai ni. Lepas tu ustaz tu macam saya tapi di KL orang boleh terima alasan tu pasal apa? Sebab jam teruk. Jadi orang boleh terima. Tapi sebenarnya kalau kita punya time management tu baik, insya-Allah. Paling tidak sekarang ni macam saya ni, paling tidak saya sampai pun elok-elok orang tengah berdoa. Maknanya jemaah tidak akan tunggu lama. Saya sampai tengah doa, saya sembahyang maghrib, lepas tu dia orang kali belakang tengok, ustaz dah sampai. Jadi kita jalan kuliah kita tak lewat. Jarang sangatlah. Yang jadi lewat tu. Itu dia. Kalau ada tu pun macam saya kata tadi lah, hal-hal yang tak dapat dielak lah. Tapi kalau Ustaz Cik Ibrahim tengok ni, memang jadi kita masuk PDRM ni dilatih untuk
menguruskan masa dengan baik. So jadi tu yang Cik Ibrahim maksud, Ustaz dah sampai ni. Kan, sebab saya sampai awal, bila saya Ibrahim saya dapat mesej tu, saya terus gerak. Saya sebenarnya ada menunggu barang orang hantar. Kalau tidak, saya dah sampai sini seawal sebelah. Dia ada barang orang nak hantar, dia tu saya tunggu kan. Saya baik kerana saya dah nak beritahu dah dengan orang tu. Saya kata macam ni, nanti saya nak gerak ni, kalau terus hantar ke sini lah, hantar kat Pagat. Boleh, dia orang simpan, saya datang sini, saya ambil. Saya nak cakap dah, tapi saya ni balik. Saya baru nak mesej kali kedua, orang tekan ting tong. Barang sampai je. Okey lah, saya pun ambil. Lepas tu saya tengok balik mesej, Cik Ibrahim dah mesej saya balik. Saya nak gerak ni. Okey, tak apa. Saya bagi lepas tu saya kata okey. Waktu tu 11.30. Cik Ibrahim kata saya akan sampai pukul 12, 11.30. Saya pun gerak. Sampai ni 15 minit je. Daripada rumah kediaman kami sampai sini, rumah sewa kami sampai sini 15 minit je. Jadi saya sempat nanti buang air kejap, duduk tengok, mengantuk sangat ni, tidur. Kailulah kejap tu. Cik Ibrahim pun sampai, alhamdulillah. So jadi dipendekkan cerita, saya dah 12 tahun di IPK Perak ni sebagai pegawai Islam lah. Dah 12 tahun. Jadi daripada 2008 sampai kali inilah. Jadi kita pergi kepada apa yang kita nak fokuskan tentang tahlil ataupun bacaan Yasin tahlil ni. Tahlil ini, bila sebut tahlil, sebenarnya dia daripada perkataan halala yuhallilu tahlilan. Yang ini ke kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah yang dikatakan sebagai tahlil. Kalau tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, kan? Istighfar astaghfirullahalazim, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan? Okey, jadi tahlil ini sebenarnya adalah la ilaha illallah, kan? Jadi sebenarnya bila ringkasnya tahlil itu la ilaha illallah, tetapi apabila masyarakat disebut di hadapan masyarakat tahlil, ia merupakan suatu susunan ulama-ulama dulu dah susun. Apabila kita nak buat satu majlis, contohnya majlis di mana orang jumpa kita, ustaz minta buatkan majlis tahlil untuk arwah. Disebut tahlil ni dia fokus kepada arwah. Bila orang meninggal, jadi kita macam yang duduk keliling-keliling ni, yang bukan waris ni, kita berkumpul untuk mengadakan majlis tahlil dan dalam setengah keadaan bersekali dengan Yasin, terutamanya apabila keluarga si mati mengadakan kenduri 3 hari berturut-turut. Sebenarnya benda ni syariat secara jelasnya ada dalam syariat, tetapi ianya bukanlah suatu yang dikatakan sebagai, kalau orang kata ni sunnah Nabi ke, bukan. Sebenarnya dia bukan sunnah Nabi, tetapi Nabi mengajar kita bahawa apabila kita mendengar satu kematian, maka kita faham bahawa keluarga si mati ini akan berkabung selama 3 hari, kecuali isteri si mati. Isteri si mati dia berkabung 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itulah tempoh dia berkabung dan tempoh iddah dia. Suami isteri si mati ni, dia mana dia tak boleh pergi kenduri kahwin, tak boleh pergi shopping, tak boleh berjalan, pergi Cameron tak boleh, pergi ke Pangkor tak boleh. Dia hanya boleh pergi kerja rumah, kerja rumah, itu saja dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Kenduri kahwin tak boleh, kenduri tahlil tak boleh, kenduri doa selamat tak boleh. Apa yang dikatakan sebagai kenduri tak boleh lah. Senang cerita, nak pergi shopping tak boleh, nak pergi berjalan melancong tak boleh sebenarnya. Itu bagi isteri si mati. Bagi kita, bagi keluarga yang lain, hanya 3 hari sahaja. Maka ulama-ulama dulu mendesain satu benda yang mana tujuannya ialah kita sebagai orang yang duduk keliling di sekeliling keluarga si mati ni,
memberikan rasa simpati kita kepada keluarga si mati. Jadi diadakan majlis tahlil 3 hari berturut-turut. Itu asal usul dia. Asal usul dia. Walaupun dalam hadis Nabi memang ada kenduri itu dibuat untuk si mati, tapi tak disebut berapa hari. Tapi Nabi kata jangan suruh keluarga si mati buat. Kita sahabat-sahabat pakat buat untuk keluarga si mati. Ada kan? Dalam hadis tu ada. Tapi tak diperincikan berapa hari. Jadi ulama ambil situ, ulama buat design satu benda, satu ibadah di mana kita buat majlis Yasin tahlil 3 hari berturut-turut. Ada pun 7 hari, 40 hari, 1 hari ini dalam sunnahnya tidak ada, tetapi ia adalah merupakan satu kebiasaan yang baik. Mana 40 hari ini kita tahulah 7 hari itu maknanya seminggu kan. 40 hari itu maknanya kalau kata sebulan lebih, 10 hari. Kalau kata apa ni, seorang wanita melahirkan anak pun nifas dia akan berakhir 40 hari. Maksudnya tempoh kepayahan seseorang akibat sesuatu perkara macam bersalin tu kan, kepayahan bersalin tu satu kepayahan sebenarnya. Pasal dia bersalin, jadi 40 hari itu energi dia datang balik. Jadi orang yang meninggal ni, keluarga sekeliling dia ditimpa musibah. Jadi dia pulih daripada musibah tu 40 hari. Jadi tu kita buatkan tahlil, kenduri tahlil 40 hari. Suatu hari tadi ni ialah sebenarnya dia balik kerana kita nak memberikan satu ingatan kepada isteri si mati, bahawa tempoh berkabung dia semakin sampai ke penghujung. Sebab kan 4 bulan 10 hari. Jadi dekat nak jadi peringat balik, takut terlupa. Mana tahu dah 3 bulan. Kau terlupa pula. Jadi bila buat tahlil tu, tengok, aku ada lagi dalam tempoh berkabung, dah ada lagi ni 4 bulan 10 hari ni, ada lagi sebulan lebih. Sebab itu jadi ada sandaran-sandaran dia, cuma Nabi tak pernah buat lah. Jawab dulu. Siapa telefon? Rumah. Hello bos. Depan ustaz ni kenapa? Boleh. Terus. Okey. Rumah tadi tu. Dia takut sekali. Rumah tengah pregnant. Ya ke? Baru tengah mabuk lah ni. Patut tak ikut travel sekali. Pergi sana ustaz. Salam tu. Takut nanti kan naik highway kan kejap rawang berhenti buek sekali. Tanjung Malim buek sekali. Tapah buek sekali. Bila nak sampai? Memang saya tahu sebab kita pun ada isteri, kita pun pernah mengandung, faham sangat. Okey. Tak apalah, terbalik. Jadi itu dia sebenarnya. Jadi tahlil ini adalah suatu kebiasaan yang baik yang dianjurkan oleh ulama-ulama Nusantara zaman silam untuk kita sebagai, saat dia panggil kita, kalau bahasa sekarang ni dia panggil solidariti, ataupun kita berkebersamaan dengan keluarga si mati ni. Itu dia buatkan tahlil tu. Jadi tahlil tu bila kita buat tu, maka kita sebut pahala Yasin dan tahlil ni kita hadiahkan kepada arwah yang berkenaan. Hadiah. Dan soal dia, adakah ruh pahala itu benar-benar sampai? Itu benda yang tak perlu kita bincangkan secara panjang lebar. Sebab apa? Sebab dia menjadi suatu perbincangan di kalangan ulama, maka masing-masing menghormati pandangan masing-masing. Itu je. Tapi kita, bila kita nak hadiahkan sesuatu ni, kita tak kira sampai dah sampai, kita nak bagi. Betul tak? Macam Cik Ibrahim kirim barang kat saya lah, contoh kan. Sampai kita sampai, kita kirim barang tu untuk sampai. Macam saya terima barang tadi kan, orang pengirim dia kirim barang kat saya, okey, dengan harapan barang tu sampai pada saya. Soalnya sampai tak sampai, itu saya di sini yang akan tahu sampai tak sampai. Bermakna bila kita hadiahkan pahala kepada si mati lah yang akan tahu pahala tu sampai tak sampai, bukan kita yang tahu.
Jadi tak perlu kita bincang benda tu. Yang penting nawaitu kita, pahala tahlil Yasin, tahlil tu kita nak hadiahkan kepada arwah-arwah ni lah. Siapa dia. Adakah pahala tu habis semua bagi pada arwah, sikit pun tak ada bagi kita? Ada. Pahala ni suatu benda yang kalau dikongsi lagi banyak. Dia berbeza dengan duit. Duit lagi banyak dikongsi lagi sikit. RM10 bagi 4, seorang dapat RM2.5. Betul tak? Ya. Tapi pahala, kalau 10 pahala dia kongsi, dia banyak. Kan? Jadi ada untuk kita juga sebenarnya sebagai amal soleh tu tahlil. Jadi kita buat tahlil ni tak kira masa lah. Kebiasaannya kalau di masjid mereka buat malam Jumaat, lepas maghrib tu. Dan saya sendiri pun buat, walaupun kita tak buat di masjid, tapi saya sendiri buat. Bila malam, bila sini surau kosong, tak ada orang, jadi saya tunggu maghrib. Lepas maghrib saya buat Yasin tahlil, isyak, lepas tu saya balik. Itu kebiasaan kita buat. Sebab nak buat di rumah tu, kat bilik tu ialah tempat, ialah kita bilik satu-satu. Kita berjiran dengan non-Muslim. Bila berjiran dengan non-Muslim ni, kita tak nak mereka tu rasa tak selesa. Kan sebab sebelah saya tu, sebelah bilik saya tu India, jadi Hindu. Jadi nanti tak syok, nanti dia kita tak tahu kan. Kalau dia nak PM dekat ejen beritahu pun, kita kan tahu. Tahu ejen nak beritahu, you kalau ni nak baca Quran ke apa, you baca luar lah, you tak payah baca sini lah, ganggu lah orang sebelah. Contoh kan. Contohnya. Jadi saya datang sini sebab di Ipoh ni kebanyakan masjid tak buat kan Yasin tahlil malam Jumaat. Jadi dia orang ganti dengan kuliah murid. Jadi saya fikir, bila yang kita nak baca Quran ni? Kalau kita dah tinggal Yasin malam Jumaat, bila kita nak baca Quran? Kafi pagi Jumaat, surah Kafi pun kita tak baca. Pasal di sini kita Jumaat hari bekerja. Jadi bila kita nak baca surah Yasin, bila kita baca surah Kafi ni malam lah. Kalau kita nak baca Yasin, nak baca Kafi panjang. Kafi ni 111 ayat, kita baca panjang. Yasin ni walaupun dia 83 ayat, tapi dia tak panjang. Dia ada 1, 2, 4, 5, 6 buku, hampir 6 buku surat. Dan kadar bacaan dia tak lama, lebih kurang dalam 15-20 minit je. Kafi dia panjang, Kafi setengah jam. Sebab saya pernah buat pengiraan. Saya pernah buat pengiraan, kita berakam dengan kita baca tu kan, kita kira setengah jam surah Kafi ni. Kalau masjid nak buat baca Kafi ni, lepas surah Kafi doa habis. Tak usahlah buat tahlil, memang makan isyak nanti. Tapi Yasin tak payah. Yasin dia boleh sekali pergi dengan tahlil, habis Yasin tahlil doa arwah, ada 5 minit spare sebelum isyak. Itu sebabnya masjid-masjid surau-surau kita di Malaysia ni khususnya, malam Jumaat kita buat Yasin tahlil, kita tak buat Kafi. Tapi saya tengok ada juga, saya tengok ada juga masjid dia buat selang 2 minggu. Yasin seminggu ni, Kafi minggu depan, Yasin minggu ketiga, Kafi minggu keempat. Ada masjid saya tengok yang buat je. Saya tengok dalam surat kita, selalu buka Facebook, selalu tengok Instagram kan. Jadi nampaklah dia orang tahu gambar tu, gambar aktiviti penceramah yang saya sini. Selasa Rabu ada penceramah, Jumaat ada penceramah, Sabtu Ahad kuliah subuh. Malam Jumaat tu Yasin Kafi ada. Dia selang-selang. Kan. Jadi itu ada juga kan, tapi kebiasaannya kita tengok macam tu. Cuma di Ipoh ni banyak dia masjid-masjid atau surau dia orang buat, dia ganti. Malam Jumaat tu dia tak buat, dia ganti dengan kuliah. Walaupun saya dah pernah cuba sebelum ni satu surau yang dia orang minta saya datang malam Jumaat. Saya buat macam mana? Saya baca Yasin dulu, lepas tu berkuliah. Buat Yasin tak banyak. Yasin berapa minit? Kuliah kita boleh taruh, boleh belajar sampai setengah jam. Gitu kan. Tapi sekarang ni tak ada dah. Jadi saya pun bila malam Jumaat je, saya ni lah, saya buat sendiri, baca sendiri je macam Cik Brian tengoklah. So Yasin itu dah boleh kurang dalam 15 minit. Selepas habis Yasin tu, kita akan mula dengan tahlil. Jadi tahlil, kalau kita baca Yasin, biasanya tahlil kita akan bermula dengan surah Alam Nashrah.
tahlil mula tu lepas Yasin sadaqallahu azim kan. Fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un sadaqallahul azim. Kita mula tahlil mula lepas tu. Jadi kita mula alam nasyrah. Alam nasyrah, lepas alam nasyrah surah al-qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lepas tu yang ketiga surah al-fil, alam terokai. Waktu tu dipanggil alam terokai. Ingat tak masa kita cicit lu alam terokai. Tapi budak sekarang tak tahu. Budak sekarang sebut alam terokai nganga dia surah al-fil. Apa cakaplah kata. Pasal dia di sekolah agama kafar, sekolah agama apa Sera tu memang diajar ustazah dia ngajar gitu. Baca surah al-fil, bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Diorang kenal nama surah. Kita dulu masa kita kecil dulu, kita diajar orang tua cakap baca surah alam tara. Kita tahu dah. Kita pun baca kan. Cuba baca li'ilah fi Quraisy. Budak-budak sekarang sebut cuba baca li'ilah. Nganga dia. Surah apa bah? Surah Quraisy. Wah, apa cakap dah. Dia baca lancar je. Ikut surah okey. Surah Quraisy, lepas alam terakai surah Al-Fil, surah Quraisy. Lepas tu surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Untuk tu kata kuliah. Kemudian Izaja surah An-Nasr, Izaja An-Nasrullahi wal Fath. Lepas tu baru 3 kul yang akhir. Qul wallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul wallah tu 3 kali. Qul wallah 3 kali. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Habis 3 kali la ilaha illallah wallahu akbar. Nanti habis sesi cerita kita akan buat talaki ya. Talaki tu kita akan buat tahlil sama macam ni. Lepas tu habis last kali, mungkin kalau tak sempat kita buat lepas Zuhur. Lepas tu Cik Ibrahim akan buat sendiri. Saya akan pimpin. Boleh Pasal benda ni ada. Okey. Lepas tu qul a'udzu birabbil falaq, surah al-falaq. Habis surah al-falaq la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai habis minal jinnati wan nas la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Lepas tu ayat yang seterusnya alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim sampai ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata saya ayat yang kelima surah Al-Baqarah. Lepas tu ayat kursi. Ayat kursi itu bukan Allahu la ilaha dulu, dia wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu mula balik. Tadi selepas Fatihah alif lam mim. Alif lam mim ayat kelima ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lepas tu ayat kursi. Ayat kursi tu bukan daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu, dia mula wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ada juga ayat dalam surah Al-Baqarah. Nanti saya kita tengok, Lepas tu bawa sambung dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wa la yaudu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Habis satu kumpulan ayat. Lepas tu ayat akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu hasibukum bihillah فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون sampai habis. Sampailah ayat ayat akhir surah Al-Baqarah. Habis semua sekali. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Habis. Lepas tu yang ni bukan ayat Quran.
برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Itu ayat Quran. Itu ayat Quran dalam kata salah saya dalam surah Al-Ahzab. Lepas tu ayat selawat Nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tu ayat selawat kan? Lepas tu kita selawatlah 3 kali. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika habibillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada ma'lumatika midada kalimatika kullama zakraka zakirun wa fala zikrikal ghafilun. Dia ada 3 selawat. Ada dalam ni dia punya turutan dia ada. Lepas tu habis selawat tu waradallahu wa tabaraka taala an sadatina ashabi sayyidina rasulullah ajmain hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lepas tu baru tahlil. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdal abdu annahu la ilaha illallah. Haqqan wa sidqan la ilaha illallah. Kita tahlil 1 kali. Tahlil 100 kali. Dalam ikut tasbih tu. Buat tasbih tu. Tasbih tu dia azan dia lagu azan dah. Tapi saat kita berhenti azan, saat kita sambung sikit. Tu sebab Cik Ibrahim boleh semayang jamak qasar. Cik Ibrahim jadi imam, saya jadi makmum belakang. Pasal saya tamam. Nampak tak? Cik Ibrahim boleh semayang jamak qasar, Cik Ibrahim boleh semayang zuhur 2, asar 2. Cik Ibrahim musafir. Saya tamam, saya orang sini. Saya jadi belakang. Saya jadi makmum belakang. Cik Ibrahim jadi imam. Boleh? Okey. Lepas selesai semayang pun kita sambung balik kan ni. Boleh. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sambung sikit ni. Sambung dalam 10 minit ke kita sembang zuhur. Jadi tahlil ni buah tasbih tu kadang-kadang ada tasbih yang panjang, tasbih yang pendek. Tasbih yang panjang tu
Kan kita kira 3. Lepas buah ketiga-tiga tu ada satu buah yang lain sikit. Itu menunjukkan sempadan antara 3 yang pertama dengan 3 yang kedua. Sama juga bila sampai 66 pun serupa juga. 66 sampai satu lagi biji sampai 99. Bila kita habis 99 kita balik pada pangkal tasbih. Ya, betul. Kan? Pangkal yang dia punya kepala tasbih dia kan. Okey. Apa sebenarnya kalau kata kaji balik pasal apa jadi tu? Sebenarnya kita tasbih 3 tahmid 3, takbir 3. Itu sebenarnya dibuat macam tu. Tasbih pendek kadang-kadang tengok asal tak semua 3 ni. Sebenarnya satu biji untuk 3. Jadi satu line tu sebelah biji tasbih. Subhanallah. Jadi subhanallah 1, subhanallah 2. Jadi satu biji tasbih tu untuk 3. Itu kalau tasbih yang kecil lah. Nanti kita akan tengok ni. Kalau tasbih panjang dia terus pergi straight dia. Kalau untuk tahlil, kalau cara saya lah, pasal kita ni orang ke-9. Kita ni tasbih kita tahlil kita ada gear kita. Jadi kalau saya memula la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis 3 tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 66 masuk kena pergi 66 ke 99. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebenarnya kalau Cik Ibrahim tengok di rasah tu, kalau tarik orang yang biasa ikut tarikat amal dia pergi hul, lebih banyak gear dia masuk. Dia sampai tak dengar bunyi oi. Kalau orang tak tahu cerita kata sesat, tarikat sesat ke apa ni oi. Laju kan. Tapi sebenarnya bila kita belajar ilmu tasawuf, ilmu tarikat, orang yang berada dalam anak dipanggil macam yang lagu alam di alam fana cinta kan. Bila dia berada dalam alam fana cinta pada Allah Taala ni, dia tersedar apa dia sebut. Sebenarnya dia sebut Allah. Tapi kita kat luar dengar sesat ni. Ini sesat, tarikat sesat ni. Nampak kita dah terus menyesatkan orang tanpa usul fiksa. Ini tak betul. Kita di sunnah jemaah kita tak buat macam tu. Kita tak menyesatkan orang semudah-mudahnya tanpa pengkajian yang terperinci. Kita tak ada tengok-tengok sesat ni. Tak, kaji dulu. Jadi macam saya buat 3. Itu pun lipoh ni dia buat sekali je. Jadi saya kata saya tak buat tahlil automatik ni. Saya kereta saya pakai manual. Jadi saya buat tahlil pun manual lah. Gear 1, gear 2, gear 3. Dia orang kalau daripada mula lipoh ni lah, daripada mula sampai habis 1 gear. Macam tu je. Saya pun tak ada. Saya buat cara saya kan. Cara saya je. Dan orang pun tak ada isu. Sebab benda tersebut tu adalah la ilaha. Dia kalau boleh tahlil ni kita sebut sebutannya biar jelas. Walaupun laju macam mana pun biar jelas sebutannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengar. Dia yang jadi isu dia. Macam tu kan. Subhanallah. Jadi sebuah. Alhamdulillah jadi alhamdulillah. Orang dengar pun suruh perempuan beranak. Alhamdulillah. Ini sebutannya tak jelas. Jadi kita kalau nak berzikir sebutan biar jelas. Walaupun laju macam mana pun biar jelas. Itu je. Cuma kalau ikut rule zikir tu kadang dia jadi macam tu kan. Dia jadi kita dengar apa hu dengar. Sesat ni kan. Sebenarnya dia dah tenggelam dalam kecintaan. Dia dah fana. Dipanggil itu yang disebut alam fana cinta tu. Dia dah kecintaan daripada Allah Taala bila sampai pada dia fana, mana dia antara dia dengan Allah Taala tu tak ada apa dah. Jadi dia tenggelam tu, dia tak sedar pun yang apa dia sebut. Tapi dalam hati dia berzikir Allah. Jadi kalau orang yang tak ikut tarikat dia kata sesat lah. Itu ya. Okey. So habis daripada tahlil 100 itu. Habis tahlil daripada 100 itu habis tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita teruskan dengan al-Fatihah. Kalau dengan 9 saya tambah lagi.
Saya bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah, ni ringis 9 saja. Sebabnya memang tarikat Ahmadiyah tu ada ringis 9. Tapi kalau saya bawa, kalau Cik Ibrahim tengok dalam YouTube saya buat tahlil Yasin tahlil malam Jumaat tu, untuk diri saya buat lah. Pasal diri saya pun saya buat seorang. Tapi kalau saya pimpin, saya tengok tempat. Kalau ni Seremban, ni 9 saya bawa. Kalau di sini saya tak bawa. Habis-habis je saya terus Al-Fatihah. Kita baca Fatihah semua syaitan habis. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, doa tahlil arwah. Kalau nak campur dengan doa Yasin pun boleh, tapi dia jadi panjang lah. Terlalu panjang doa tu. Jadi kita ambil doa arwah sahaja. Kalau kita baca Yasin saja boleh. Nanti saya bagi Cik Ibrahim satu contoh. Saya baca surah Yasin itu tak ada tahlil. Habis surat permintaannya dia nak minta baca Yasin saja. Yasin untuk anak-anak peksa contohnya. Ya, habis Yasin saya tak buat tahlil, saya terus saya baca Al-Fatihah terus Allahumma bihaqqi Yasin wal Qur'anil hakim mimma ikhtarta bi risalatin nubuwwati wal walidayya hidayati ila siratikal mustaqim. Dan doa surah Yasin itu ada dalam surah Yasin ni. Kita baca je doa tu. Kalau ada tahlil, kita bawa doa arwah. Walaupun boleh dibaca sekali dengan doa Yasin tapi panjang, maka kita tinggalkan doa Yasin tu, kita ambil doa arwah sahaja. Sampai habis lah. Maka berakhirlah bacaan Yasin dan tahlil. Habis tu. Masa dia lebih kurang 30 ke 40 minit. Tak panjang lah. Campur Yasin dengan tahlil dengan tu 30 ke 40 minit lah. Macam mana yang Cik Ibrahim tengok dalam rakaman video saya tu, macam tu lah. Lebih kurang 30. Ikut lah kita baca Yasin tu macam mana. Yasin ni jangan baca terlalu laju dan jangan baca terlalu perlahan. Sedang-sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Kalau orang tutur kampung, dia pimpin Yasin laju. Tengah langgang tajwid habis. Mat tak ada pun tak ada, laju nak cepat, nak kejar apa ni. Jadi kita baca sedang-sedang, tidak laju, tidak terlalu laju dan tidak terlalu janganlah Yasin wal Qur'anil hakim. Bila nak habis? Macam tu baca Yasin 20 minit tak selesai. Jadi kita baca biasa je. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Macam Cik Ibrahim tengok dalam video tu lah. Saya baca Yasin tu kan. Itulah cara saya bawa. Jadi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, sedang-sedang saja. Okey, habis dekat situ. Sekarang kita pergi, kalau kata okey, habis itu Yasin tahlil. Kalau kita pergi pada tahlil saja. Contohnya Cik Ibrahim kata, tuan kata minta tolong tuan bawa tahlil untuk arwah sekian. Ni Yasin tahlil kan. Biasanya Yasin tahlil ni biasanya perlu 3 hari atau 7 hari atau 40 hari atau suatu hari, atau sekiranya orang berhajat minta Yasin dengan tahlil. Kita inilah cara kita bawa. Yasin, tahlil ni biasanya atas permintaan. Permintaan tu maksudnya Ustaz kata Cik Ibrahim minta tolong buatkan tahlil untuk arwah sekian. Okey. So tahlil ini kita mulakan dengan 3 kali baca Fatihah. Pertama, saya tunjuknya nanti kita kata laki Pertamanya ialah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Fatihah yang pertama. Fatihah kedua, summa ila arwahi abai wa ikhwani min anbiya Musa sallallahu alaihi wa alihi majma'in wa kulli sahabati wal qurrati wat tabi'in sampai bila Fatihah. Yang kali yang ketiga, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amina wa amatina wa akhwana khawatina min masyayikhina wal muslimin wal muslimin min qusala ruhil marhumat fulan bin fulan bin fulan. Kalau nak sebutlah, kalau terlalu ramai tak payah sebut ila ruhil marhumin wal marhumat je dah. Sebab masa kita intro
Kita dah sebut dah tadi. Biasa tu. Masa kita mula Assalamualaikum warahmatullahi, saya jadi tahlil kita adakan untuk arwah sekian-sekian ni saya dah ada list, saya bacakan nama-nama arwah ni, kita hadiahkan pada tahlil arwah ni kepada roh-roh yang sekian. Kalau banyaklah. Jadi bila kita nak mula tadi, khususnya ruhil marhumina wal marhumat. Marhumina wal marhumat. Cantiklah. Marhumina wal marhumat. Marhumina wal marhumat. Marhumina wal marhumat. Marhumat. Cukup. Sebabnya kalau nak sebut balik panjang. Kalau kena 50 orang, Ruhil marhum Cik Ali, Cik Sidi, Maimunah, Khadijah, panjang tu. Kita dah sebut mula tadi, masa intro nak sebut lagi ni kan. Jadi orang fahamlah wal marhumi wal marhumat ni orang faham. Syai'unillahil Fatihah. Jadi Fatihah yang ke-3. Okey, lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. La ilaha illallah wallahu akbar. Daripada qulullah tu sampailah ke bawah sampai ke tahlil sama macam yang tadi. Cuma yang tak ada alam nasyrah sampai dekat izajah, itu tak ada. Nampak tak? Nampak tak beza dia? Kalau tahlil kita mula daripada 3 kul. Jadi tak alam nasyrah tak payah. 3 kul dia. Dan dia punya utar cara sama je. Sama je. 3 kul, apa ni, qul Allah 3, qul a'udzubil falaq sekali, qul a'udzubil nas sekali, Fatihah, lepas tu alif lam mim, lepas tu ayat kursi, lepas tu amanar rasul, lepas tu apa tu bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna, lepas tu so innallaha malaikatahu, lepas tu selawat nabi 3 kali, lepas tu astagfirullah, lepas tu tahlil. Lepas tu doa arwah. Sama saja atur cara dia. Sopa je. Assalamualaikum. Jadi atur cara dia sama je. Sama je seperti Yasin tahlil, cuma anal masyrah sampai izajah tak ada. Itu je beza dia. Yang lain-lain semua sama. Sama sebiji. Serupa je. Tahlil pun 100. Sama 100 je tahlil dia. Lepas tu doa arwah. Itu sahaja. Itu tahlil. Ataupun ada setengah-setengah imam dia bawa 70 pun ada juga. Ada yang bawa 70, tapi saya tak syorkan 70. Saya syorkan 100. 100 sebab nampak teratur. 70 tu macam kita nak mengejar masa pula. Tapi ada imam yang buat ada. Macam ni bekas imam Masjid Projaya tu, Haji Samsuri tu dia buat 70. Masjid Projaya depan stadium kan. Imam bekas imam dia Haji Samsuri tu, Ustaz Samsuri tu memang dia buat 70. Tapi sebenarnya jarang. Biasa kita buat 100. Buat 100. Buat nama-nama Allah Ta'ala tu, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nama-nama Allah pun ada 99, campur Allah jadi 100. Sebab tu tahlil tu 100. Kalau orang tanya kenapa tahlil 100, jawapannya kerana nama Allah ada 99. Campur dengan nama Allah jadi 100. Tak begitu? Kan? Allah tu satu nama. Nama yang lain Ar-Rahman, Ar-Rahim, sampailah yang ujung As-Sabur 99. Jadi 1 cumpur 99 jadi berapa? 100. Maka kita sebut La ilaha illallah pun 100. Itu sebenarnya. Daripada 99 itu 33 subhanallah. Nama-nama yang menunjukkan keagungan Allah ada 33. Nama-nama yang memuji Allah ada 33. Nama yang membesarkan Allah ada 33. Itulah dia. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Dan Nabi pun memang suruh kita, apabila Siti Fatimah mengadu pada Nabi, ayahanda saya ni teruk sangat di rumah. Ali tak pernah bantu, abang Ali tak pernah bantu pun. Dia sibuk kat luar je. Maka Nabi SAW ajar pada Siti Fatimah, wahai Siti Fatimah, wahai Fatimah, kalau kamu rasa kamu berat sangat, tak tahan, kamu berzikirlah. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 3. Satu. Yang keduanya, Nabi pernah pesan, apabila kamu selepas sembahyang, maka bacalah kamu tasbih 33, tahmid 33, takbir 3. Lepas tu ada kelebihan dia kan. Hadis yang menunjukkan kelebihan zikir 33 tu kan. Ada hadis dia. Siapa-siapa yang baca ni akan terselamat dari fitnah dan
Terselamat daripada fitnah dan fitnah lah. Terselamat daripada fitnah, daripada musibah. Ya, jadi kita kalau lepas sembahyang zikir tiga-tiga kalau boleh. Bila sembahyang waktu je macam Cik Ibrahim tak payahlah sebab Cik Ibrahim dalam musafir. Dalam musafir ni kita digalakkan mengambil segala kelebihan, kemudahan yang Allah Taala beri. Macam contohnya sembahyang jamak, sembahyang qasar. Contohnya macam kalau kita tak boleh nak singgah Masjid Surau contoh kan. Kita pakai kasut pula kita pakai boot contoh. Macam dia orang askar-askar masuk dalam hutan pakai boot kan. Dia kena tetap kena sembahyang pada waktu dia. Maka tak payah buka boot tu. Semua sapu air pada boot tu saja. Dia ambil wuduk macam biasa tapi dekat kaki sapu air di hoof dia panggil. Boot tu kan dia sampai betis. Boot askar tu kan, bukan boot yang besar lah, boot yang dia sampai betis. So kita pakai hoof, sapu air atas hoof tu kita boleh sembahyang. Tapi syarat dia ada. Kan hoof tu mesti bersih, tidak najis. Kalau dia bersihkan dulu. Baru kita boleh pakai sapu air pada hoof, kita boleh sembahyang pakai boot je. Kan macam tengoklah video kan dia orang askar-askar tu dia orang sembahyang pakai boot je. Kan? Sebab dia dah sapu air kat hoof tu okey. So dalam keadaan macam tu ada keringanan dia. Jadi kalau kita musafir tak payah nak zikir-zikir macam tu, tapi dalam keadaan biasa digalakkan zikir subhanallah. Atau macam saya pun kalau jadi imam dulu macam tu lah. Lepas bagi ilana rabbana subhanallah 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 subhanallah. Ada timbul isu, adakah zikir ni perlu dikuatkan ataupun diperlahankan? Kita tengok pada keadaan lah. Kalau kita sebagai imam kita bawa lah secara jahar. Sebab kita mimpin orang belakang. Orang belakang akan ikut kita. Kalau kita ilana rabbana subhanallah, mana orang belakang macam bila nak habis? Nampak tak? Jadi bila jahar subhanallah 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 bihamdi daiman qaiman abadan alhamdulillah 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 alhamdulillah. Kita pun tak keraskan suara lantang. Suara tu sepui-sepui je. Subhanallah alhamdulillah 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 alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar Allah. Kita tak Allahu akbar Allah tak ada. Memang kita dilarang meninggikan suara dalam masjid dan surau. Tapi suara tu jahar tu maknanya suara yang sederhana. Subhanallah 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 subhanallah. Nampak? Sebab kita memimpin orang belakang pun elok biar bergema suara zikir itu dalam surau. Macam tahlil kan, biar bergema. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? Biar dia bergema. Bila bergema tu dia punya aura lain. Kalau zikir tu diperlahankan, tak. Tengoklah kalau mana masjid tengok zikir buat perlahan, macam suram aja. Kalau macam perih-perih tengok habis-habis tak ada feeling kan. Betul tak ada feeling. Tak tahulah kalau Cik Ibrahim rasa biasa je. Tapi saya rasa kalau contoh saya pergi masjid masjid di Kangar ke ataupun di Arau ke ataupun di Kuala Pelih, masjid tepi laut kan, bila saya sembahyang tak ada suasana ni tak hidup. Jadi bila kita pergi yang subhanallah subhanallah je, lain dia punya tu. Kan dia punya rasa zikir tu lain. Okey. So jadi kita dah cerita tadi sikit sedikit tentang bagaimana. Okey, sekarang kita cerita tentang intro. Sebelum kita nak saya nak pimpin Cik Ibrahim buat tahlil Yasin tu tak Yasin tahlil sekali lah. Kita buat 2 sesi ni. Panjang ni. Buat 2 sesi ni. Kan Yasin tahlil 1. Mana nanti Yasin Cik Ibrahim ambil Yasin kat tepi tu. Duduk ni saya pimpin, Cik Ibrahim bawa ikut. Lepas tu dua benda. Lepas tu nanti Cik Ibrahim bawa, saya akan tengok. Okey. Jadi intro. Jadi intro dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Yang paling ringkas. Tak payah panjang-panjang. Ustaz kita bukan ustaz pun. Kan nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru, tak payah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in. Nabi. Kan Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Itu je cukup. Kenapa kita sebut Rabbi syrah li sadri? Kita minta supaya benda ini dipermudahkan.
Itu saja sebenarnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Itu adalah ayat Quran sebenarnya. Kita minta bila kita pimpin majlis ni tidaklah berjalan lancar daripada mula sampai akhirnya. Jadi rasa gugup pun hilang. Rabbi shrah li sadri, baca mana dia? Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, jadikan hati aku tenang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, permudahkan urusan aku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Kau buang segala benda yang mengikat perkataan. Maksudnya kalau aku gagap ke gemuruh ke, buang. Yafqahu qawli, supaya mereka faham perkataan aku, supaya mereka boleh follow kita punya pimpinan majlis. Itu sebenarnya amalan kita macam tu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amabah habis. Lepas tu kita sebutlah siapa Toma yang berbahagia, sekeluarga, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur, puji syukur kepada Allah SWT pada hari ini. Biasanya tahlil ni Sabtu atau Ahad. Hari ini kalau nak sebut tarikh pun bagus. Tarikh Hijri, tarikh Masihi. Amalkan. Itu saya buat. Kalau Cik Ibrahim tengok dalam video tu, itu saya buat. Pada hari ini sekian berapa bulan hari ini, 15 Safar 1440 Hijriah bersamaan 3 Oktober 2020, kita berkumpul di rumah Tuan Rumah ni untuk memenuhi hajat beliau sekeluarga yang ingin kita bersama-sama mengadakan majlis tahlil arwah untuk roh sekian. Sebutlah nama yang Tuan Rumah bagi nama kertas keping tu. Nama arwah sekian. Jadi mudah-mudahan kita hadiahkan pahala ni kepada mereka ni, ya, kepada roh ibu bapa kita, adik-beradik kita, kaum kerabat kita, saudara-saudara kita, sahabat anda kita, tuan-puan guru kita, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan sampai pahala pada mereka dan ada juga bahagian kita sebagai amal soleh. Sebut tu. Panjang tu Ustaz. Tak apa cantik dia, tak apa, nanti kita buat ni Cik Ibrahim tengok balik tu benda tu. Rakaman tu tengok balik. Jadi kita ini mencatat tu baguslah sebab kita, tapi memang tak dinafikan semua benda yang saya cakap tu memang susah kalau cantik, melainkan kalau Cik Ibrahim ni handal shorthand. Masalahnya saya takut nanti baca shorthand, kalau tulis shorthand baca longhand dah pada blackout. Apa aku tulis tadi ni? Di sini akan memainkan peranan. Tengok balik, run balik. Okey, tengok balik kan. Okey, lepas tu kita dah sebut tu ni sebab tu baru kita mula. Okey. Bila dah mula habis tu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Penutup tu lah doa tu kan. Kita doakan walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita buat akhir sekali macam mana? Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang berada dalam majlis ini, dan segala yang kekurangan sepanjang saya memimpin, jadi saya mohon maaf dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terutama kepada tuan rumah sekeluarga. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Kalau nak tamatkan dengan tasbih kafarah pun boleh. Kita dah tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Boleh juga. Boleh juga, tak ada masalah pun boleh kan. Bacalah subhanakallahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sampai habis. Lepas tu kita tutup wabillahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali majlis ni kepada Tuan Rumah. Tuan Rumah pun pelawalah. Pada tuan-tuan silalah jemput makan jemaah yang disediakan seadanya. Saya disediakan tapau ikut SOP ya, tapau-tapau nak makan sini boleh, nak bawa balik boleh. Kan sekarang ni SOP kan. SOP. Itu peranan Tuan Rumah lah. Peranan kita habis lah. Sebaik saja kita serah balik pada Tuan Rumah, habis. Peranan kita punya peranan habis. Itu saja. Habislah. Jadi itu dia punya sedikit sebanyak tentang apa yang saya boleh share dengan Cik Ibrahim, cara-cara untuk memimpin majlis Yasin dan tahlil tertib dia semua. Jadi kita sembahyang dulu, lepas sembahyang kita akan buat sesi rakaman untuk saya pimpin
Kita buat satu majlis betul lah, macam kita seolah-olah kita pada zaman ni Cik Ibrahim ni jadi orang saya yang mimpin. Kita akan buat dua. Lepas kita buat dua tu, kita akan buat Cik Ibrahim yang sendiri pimpin. Saya akan tengok. Dan waktu tu kamera akan menghadap Cik Ibrahim, tak ada menghadap saya. Memang menghadap Cik Ibrahim betul ni. Kamera tu saya letak depan. Macam tu. Nasib lah. Gemuruh tak gemuruh, gagap tak gagap, tu nasib lah. Nak buat macam mana kan? InsyaAllah. Saya dulu pun bukan reti sangat, tapi kita ikut-ikut orang tua-tua ni. Mula-mula Ami Azmi, kamu tengok ustaz bawa. Kamu tengok ustaz bawa. Nanti kamu tengok betul-betul. Nanti kalau ada masa-masa kamu pula bawa. Saya tengok. Lepas tu kan bila kita takbir malam raya, ingat tak? Takbir malam raya, lepas takbir raya kan ada tahlil. Jadi ada rumah-rumah tu, Azmi, kamu pimpin kata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis tahlil lah. Di situlah mula dia. Nampak? Kan? Mula-mula Ustaz Arwah, Ustaz Syafiq On ni yang pimpin. Azmi, kamu tengok. Kamu tengok Ustaz bawa macam mana. Nanti bila dah masuk tahun ketiga kot. Masa tu saya tingkatan 1. Masuk tingkatan 3 tu, tingkatan 3 tu dia pun dah semakin uzur. Saya ambil alih. 2-3 rumah dia pun Azmi kamu buat. Azmi kamu buat. Azmi kamu buat. Bila dah masuk tingkatan 4, tingkatan 5, bos saya pimpin semua. Masa dia ampang. Pasal tu masa tu saya dah belajar di Kelang lah, tapi bila raya kita balik lah kan. So bila raya form 4, tingkatan 4, tingkatan 5 tu saya pimpin semua. Masuk tingkatan 6 pun saya pimpin semua, sebab arwah ni dah uzur lah. Dia dah tak boleh ikut. Jadi orang keliling, orang yang kawasan tu pun dah tahu dah. Haji Azmi bawa ni, saya bawa. Ketua kumpulan tetaplah Haji sekian-sekian lah tu ketua kumpulan. Tapi memimpin tu, yang memimpin takbir dengan memimpin takbir dengan tahlil tu saya lah. Ketua kumpulan tetaplah Haji Dot. Jadi susun rumah lah. Rumah arwah atuk saya lah kena last. Yang pangan? Di Perjaya lah. Kena yang second last ke 2-3 pagi. Tak adalah 2-3 pagi, dalam lepas aku satu lah. Lepas aku satu, jadi orang dah kurang, dah ujung-ujung kan. Tu cerita dia. Lepas tu bila dah bujang-bujang tu, dapatlah sikit, dapatlah tengah-tengah. Bila dah masuk umur 20 tahun, saya belajar kat UM lah kan, dapatlah. Sampai saya bujang lah sebelum saya kahwin. Bila saya kahwin, saya dah duduk rumah lain. Jadi malam raya tu saya ni juga tengok pula giliran lah. Kalau saya balik Perak dulu, tak adalah saya ikut tahlil. Sampailah saya pindah ke Jelebu, tu tak adalah. Saya pindah Jelebu, memang malam raya saya di Jelebu lah. Sebab pagi raya tu saya jadi imam sembahyang raya. Tahlil Ustaz, untuk semua negeri dia terima pakai lah. Pantai Timur, Selatan. Sebenarnya semua, secara umumnya semua negeri menggunakan kaedah yang sama. Tidak ada beza, kecuali Perlis saja. Perlis pun dia tengok kawasan. So rumah saya Pantai Timur Pantai Timur, Kelantan Terengganu dia sama je lebih kurang. Sama je. Cuma kalau beza pun mungkin segi daya situ buat laju ke perlahan ke, itu saja. Tapi sebenarnya kaedah dia sama. Sama je kaedah dia, sebab kita pun berpandu kepada buku surah Yasin ni. Sama je, tak ada beza. Cuma beza je, ada orang buat perlahan, ada orang buat laju. Kan, ada orang buat tahlil tu 1 gear je. Saya tahlil 3 gear. Yang macam saya sebut tadi kan, tahlil tu 3 gear, perlahan-perlahan ya. Kalau setengah orang tu zuh sekali macam tu je. Kan, kita pulang lah. Okey, so kita prepare dulu untuk semayang. Untuk semayang zuhur. Saya minta maaf cakap, saya ni dah uzur sikit. Jadi semayang saya semayang atas kursi. Jadi sekarang Cik Ibrahim jadi imam, saya duduk belakang lah. Saya duduk je. Baik, samalah kita. Alright.